analisis data yang anda akan belajar selama 2 hari ni. What is you are going to learn today in these 2 days. Pertama adalah analisis data. There are 2 composite of the data analysis that I'm going to share with you in this 2 days workshop. The first one we call it as the descriptive, okay, descriptive statistics, and then the second one is the inferential statistics, inferential statistics. So both of descriptive and inferential statistics ni also known as data analytics lah. Ini dipanggil sebagai data analytics ataupun dipanggil sebagai data analysis. Saya panggil data analytics lah. Sebab dia modern sekarang ni orang panggil analytics. So many things about analytics lah, machine learning lah, algorithm lah, apa lagi? Orang talk about the artificial intelligence, betul? Awak tahu artificial intelligence? Sekarang kan artificial intelligence dah grow so rapidly that the people can also diagnose their disease using a computer much more better and accurate rather than using a surgeon or any physician. Betul? Setuju? Especially on the diagnostic lah. Macam you all yang pergi collect data, gambar image dan sebagainya, hantar image tu kepada machine learning algorithm, dia boleh buat prediction. Kalau sempat, saya ceritakan benda tu. Boleh Banyak sangat saya punya list nak ceritakan kepada awak. Saya tulislah list saya kat sini list tambahan. So nanti kalau saya sempat saya share, kalau tak sempat orang bagi tahulah. Pertama adalah mengenai aplikasi, application. How to create one. Okay, next adalah saya akan share tentang machine learning algorithm. Anda boleh buat sendiri. Ini semua saya akan sharekan macam mana anda nak buat machine learning algorithm. Kalau anda dah bijak buat descriptive and inferential ni, saya ajar macam mana nak buat machine learning algorithm. So anda balik nanti anda boleh bekerjasama dengan doktor anda. Daripada image yang kamu dapat berapa gig tu, anda boleh train model tu dan anda boleh buat prediction sendiri. So anda boleh letak image yang baru yang tak tahu apa statusnya. Lepas tu komputer boleh tolong bagi tafsiran kepada case tu. Nak tak belajar? Dan benda ni percuma. Kalau tak nak tak apa. Nak ke tak nak? Tak nak tak apalah. Tak naklah aja. Okey. Itu adalah 2 benda utama yang anda akan belajar, iaitu deskriptif dan juga inferential statistics. Dalam deskriptif ni pula, dia terbahagi kepada beberapa komponen utama. Yang pertama, saya akan gelar dia sebagai, kita panggil sebagai frekuensi. Frekuensi ataupun percentage. Frekuensi dan percentage ni, senang ceritalah saya cakap je. Yang ini adalah untuk data nominal dan juga ordinal. Ini straightforward. Mana-mana data yang awak collect macam yang saya tunjuk tadi, kalau umur ni anda pilih 20 tahun, 20 ke 40, lebih daripada 40, this is the only appropriate way to you analyze it using the descriptive frequency. Maksudnya you hanya tengok berapa kerap orang menanda nombor A, berapa kerap orang menanda yang B dan sebagainya. Faham ya? Jadi dia tidak ada banyak elemen yang kita boleh explore lagi. That's why jangan collect data yang macam nombor 1. Seboleh-bolehnya you ambil data numeric. Seboleh-boleh. Sebab itu kalau saya nak tanya you all pandai ke tidak, saya tak akan tanya you berapa A. Saya akan tanya apa? CGPA contoh. Faham Kalau saya nak tahu you ni cerdik ke tak cerdik, saya tidak akan tanya dalam konteks contohlah saya nak tanya you punya pengalaman bekerja. Saya tak akan minta you tandakan you ni dah 5 tahun kerja ke kurang 5 tahun. Saya akan tanyakan berapa tahun kamu telah berkhidmat. Kalau nak lebih akurat lagi, saya tanya tarikh anda mula melapor diri dan juga tarikh akhir anda berkhidmat dengan satu-satu jabatan. Sebab kita boleh kira bila ada tarikh, maknanya kita boleh kira sampai ke peringkat hari. Betul tak? Tapi kalau kita ada tahun dia, kita boleh anggap lah. Still make sense. So itu adalah contoh. Macam mana you nak buat satu-satu data analysis. That's why kalau anda tengok nama ni, stress lah. Okay, frekuensi, kemudian anda akan belajar tentang normality. Okay, normality ni adalah untuk kita tahu taburan adalah normal ataupun tak normal. Taburan normal ataupun tidak. Ada 4 jenis macam mana nak menguji taburan data normal ataupun tidak. Secara umumnya dia dibagi pada 2. Satu kaedah statistik dan satu lagi kaedah grafik. Kaedah statistik ni pula dia bagi kepada 2. Satu dipanggil sebagai skewness, satu lagi dipanggil sebagai kurtosis. Okey. Ada 4 kalau statistik ada 4, skewness, kurtosis. Yang nombor 3 dipanggil sebagai statistik, nama dia Kolmogorov. Kolmogorov. Smirnov. Smirnov. Ini puan pernah dengar kan? Okey. Yang keempat adalah statistik yang dinamakan sebagai Shapiro-Wilks. WILKS. So grafik ni ada banyak lah. Saya ringkaskan. Antara yang paling biasa you all nampak adalah histogram. Pernah dengar histogram? Kemudian anda juga pernah dengar ataupun tidak, tak apa, saya akan share sekejap lagi, dipanggil sebagai stem and leaf. Stem and leaf ni adalah tangkai dan daun lah, tangkai dan daun. Kemudian kita juga akan belajar grafik stem and leaf, detrended
detrended, QQ plot, kemudian kita ada PP plot, kemudian kita ada box plot. Ini contoh, dia ada dua kaedah. Macam ni kita nak tahu data tu normal tak normal. Kita ada cara statistik ataupun cara grafik. So anda boleh dapat tahu benda ni dengan menggunakan SPSS lah, ataupun any statistical software. Selepas kita dah tahu data itu normal ataupun tidak, why we need to know the normality. Okay, yang ini bukanlah perkara yang berkaitan dengan normality, tapi yang nombor 3 ni adalah lebih kepada nak menerangkan ini. Kenapa kena buat normality ni? Sebab kita nak design. Is either to use the parametric ataupun non-para. Apa maksud parametrik dan non-parametrik ni? Maksudnya kita nak tahu sama ada data kita bertaburan normal ataupun tidak. So data kita bertaburan normal, maka kita akan pakai satu ujian yang dipanggil sebagai parametrik. Yang ini adalah untuk data-data yang bertaburan secara normal. Data yang tidak normal akan kita gunakan apa yang dipanggil sebagai non-parametrik. Okey, setakat ni jelas? Cerita sikit pasal normality dah, inference statistik. Okey, selepas normality ni tadi, saya dah ceritakan kita ada banyak lagi lah cerita-cerita lain. Antaranya adalah normality, kemudian kita ada MCT, measurement of central tendency. Kemudian kita akan ada measurement of dispersion. Okay, kemudian last kali tadi kita ada cerita reliability. Alright, so ini antara perkara yang jatuhnya di dalam mazhab kita punya pembelajaran lah bagi subjek descriptive statistics ya. So nanti saya terangkan dengan lebih lanjut, tapi sebelum tu ada bagusnya saya nak recap sikit lah kamu punya pengetahuan dan juga kemahiran menggunakan data secara umum. Ni secara umum dulu, kita nak familiarkan cerita-cerita kita ni dulu. Baik, saya akan pergi kepada satu data ataupun spreadsheet. Ini a very simple data lah. Saya akan letakkan kat sini data example 1. Okay, so kat sini saya akan letak ID dan saya akan letak age. Saya ambil age awak lah semua, boleh? Dalam kelas ni kita ada 12 orang. Nanti you sebutkan je umur you. Kalau you nak tipu pun tak apa, boleh okay, kita mulakan daripada sebelah kanan ujung. Okay, berapa? Cakap je nombornya, 12 ke, 10 ke. Umur, contoh. Berapa ni? 20. Lagi? 31. Okay, lagi 34. Lagi? Next. 35. Lagi? Next, tuan? 14. Tak apa. Next. 17. Lagi? 21. Lagi, tuan? 40. Okay, lagi, tuan? 10. Okay, ni buat. Lagi, tuan? Buat. 30. Okay, lagi? 35. 22. Lagi? 32. Alright. So, saya tambah je lah lagi contoh-contoh yang lain. Saya letak sini 24. Saya letak sini 32. Saya letak sini 87. Saya letak sini seorang senior officer lah, 54. Contoh. Ni contoh. Alright. So, kalau tuan-tuan dan puan perasan, saya dah ada apa yang dipanggil sebagai data Dan data ni adalah berbentuk numerical lah. Numerical dan juga ia adalah interval. Dia adalah data interval tau. Sebab apa saya kata interval? Sebab kalau kamu berumur 20 tahun, bukan bermakna kamu punya, kalau kamu ni adalah twin. Senang cerita, kosong tu tak ada makna lah. So that's why dia adalah data interval. So kalau saya ada age dengan ID ni, sekejap saya tengok. Boleh tak saya nak analyze guna data? Okey, saya tak boleh nak analyze data ni menggunakan apa yang ada secara online ni. Saya download lah dulu data ni. Saya download dulu. Saya gunakan Excel. So dalam Excel, bila saya buka, next yang saya akan bincangkan kepada tuan-tuan dan puan adalah macam mana nak tahu normality tu. Macam mana kita nak tahu data ni normal dan tak normal. Betul tak? Ada satu cara kita boleh gunakan di dalam SPSS. Tapi saya tunjukkan, let's say you tak ada SPSS dekat dalam you punya pejabat, maka you nak gunakan yang bukan SPSS. Salah satu daripada paling mudah, you boleh gunakan Jamovi. Saya pergi sekarang ni, Cloud Jamovi. Jamovi ni dia samalah macam nak jadi macam SPSS lah. Samalah. So anda boleh pergi dekat Jamovi ni, anda boleh ambil guess ni lah. Anda boleh tekan start. Start. So dia akan pergi kepada cloud.jamovi.org. Maka kat sini saya boleh sign in lah. Saya boleh sign in dengan saya punya Gmail account. Tujuan dia tak lain tak bukan sebab saya nak gunakan analisa dia. Ini saya tunjuk yang senang tau. Yang memang awak tak payah beli lesen. Kalau awak nak pakai Excel, Excel pun kena bayar lesen dia kan. Jadi saya buat pakai Jamovi. Ini memang free. So bila saya dah masuk ke Jamovi, maka dia punya view dia akan lebih kurang je lah dengan SPSS. Kita bukan nak belajar Jamovi tapi nak tunjuk option tu ada. Maknanya kamu dah boleh gunakan seperti Jamovi lah untuk menyelesaikan masalah yang saya bincangkan ni.
Okay, saya akan copy dua kolom ni dan saya tampalkan sekarang dekat A dengan B. Di mana A akan mewakili sesuatu data dan B akan mewakili satu data. Betul So saya tekan A ni adalah apa ni tadi? ID. Dan B saya adalah apa? Pandai So H ni tadi bukanlah nominal kan? H ni adalah yang dipanggil sebagai continuous data. Okay, setakat ni jelas That's why kalau tuan-tuan perasan, kenapa saya kata continuous? Sebab ada setengah penyelidik ataupun komputer dia akan kata continuous. Baik, saya buang kolom C ni. Saya biarkan dia A dengan B. Okay, setakat ni mungkin anda tak follow, tapi sekejap lagi saya bagi peluang untuk anda try. Anda boleh try. Dah siap ni, maka saya akan pergi kepada data. Saya pergi kepada analisis, saya boleh pergi kepada explore dan saya boleh ambil kepada descriptive dan saya boleh ambil variable yang saya masukkan lah. Contohnya H. Saya masukkan H dan anda akan nampak automatically dibagi. Missing kosong, min 34, median 32, standard deviation 22, minimum 10 tahun, maksimum 94 tahun. Sekarang ni jelas? Jelas kan? Okay, bila saya pergi ke statistik, saya boleh tengok dia ada mean, median, anda boleh klik mode ni. So dia akan hasilkan mode juga. Saya boleh klik dekat sum ni. Saya boleh tahu sum of all the respondent berapa age dia. Kemudian saya ada dua yang saya ajar tadi, iaitu skewness dengan kurtosis. Saya boleh klik dekat skewness dan saya boleh klik dekat kurtosis. Kenapa saya boleh klik dekat skewness kurtosis? Untuk saya tahu is either it is a normal distribution ataupun not normal distribution. Baik, cara nak interpret dia senang je. Anda ambil standard error skewness, contoh macam ni kan. Standard error skewness dia berapa? 0.550, betul? Anda darabkan dengan 2, anda dapat berapa? 1 point something lah, betul tak? 1 point something tu adalah lebih daripada statistical skewness ataupun kurang daripada statistical skewness? Kurang daripada statistical skewness. Itu maksudnya jawapan yang betul, maka dia adalah tidak normal. Faham? Saya ulang lagi sekali Standard error skewness ni, awak kalikan dengan 2 dan awak tengok sama ada dia lebih besar ataupun tidak lebih besar daripada skewness kamu. Kalau dia lebih besar, khalas, dia adalah data yang normal. Kalau dia tak besar, maka dia adalah data yang tidak normal. Macam inilah. 0.5 kalikan dengan 2 dapat 1 point something. 1 point something ni kurang daripada skewness dia. Skewness dia sepatutnya 1.96. Jadi 1.96 ni lebih besar daripada standard error skewness kalikan dengan 2. Maka data ini adalah data yang tidak normal. Kalau kamu tidak percaya, kamu boleh pergi ke plots. Kamu boleh request untuk histogram, dia akan hasilkan histogram dan kamu memang nampak data ni adalah data yang tidak normal Anda boleh minta box plot, violin data, density, bla 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 and so on. Nampak? Mudah ke tak mudah? Siapa yang cakap sekarang data analisis ni susah? Jawapan dia, orang itu belum mendapat hidayah daripada Allah SWT. Jelas Okey. Saya ambil contoh sekejap Saya ambil contoh untuk memudahkan anda nampak betapa mudahnya aplikasi ini. Contoh saya ubah 34, saya tengok balik data, rupanya salah. Orang yang 80-an tadi tak betul sebab dia dah umur pencen. Tadi pun yang ni pun cakap salah ni cik sebab dia ni dah pencen. Terbalik tekan. Sepatutnya 49, kita tulis 54. Contoh. So apa jadi kepada data ni tuan-tuan? Maka kalau tuan-tuan perasan, data ni dah macam cantik sikit lah berbanding dengan data ni tadi. Betul Dan kalau kita tengok 0.550 kalau kita darabkan dengan 2, maka dia punya nilai lebih daripada skewness. Betul tak? Dengan kata lain, kita tak darab pun, dah lebih dah pun. Maka data ini adalah data yang setakat ni faham tak? Itu je pasal normality kan susah. Macam mana nak tentukan? Bagus, soalan yang baik. Kalau tuan dan puan menggunakan Jamovi sebagai contoh, dia memang dah letak dekat bahagian bawah tu puan. Contoh apakah analisa yang biasa dan common digunakan. Okey, macam puan tanya tadi kan, macam mana kita nak tahu mana kita nak pakai? Itu sebab saya sharekan pada hari ni lah. Contoh macam tadi, saya ulang balik, saya masukkan age. Secara umumnya dia akan bagi statistik biasa, mean, mode, median semua. Tapi macam mana nak tahu dia normal tak normal? Maka kita perlu ada statistical analysis ataupun graphical analysis. Jadi graphical analysis yang paling mudah adalah histogram. Jadi puan boleh request je tengok histogram. So histogram dia akan bagi bentuk bell shape atau dia tak bell shape. So anda tengok pun anda dah tahu ni macam agak bell. So anda tak puas hati. Tapi tak berapa nak nampak betul statistik dia. So anda boleh request untuk skewness dan juga kurtosis. Dan dia akan bagi skewness dan kurtosis berkenaan. Dan kalau ada negatif sekalipun, anda tak payah pentingkan negatif tu. Sebab dia hanya menunjukkan kepada arah. Dia pencong ke kanan atau pencong ke kiri. Skewness bermaksud pencong.
Okey, jelas Okey, kemudian kalau let's say kamu nak tengok pula dalam bentuk data yang analisis yang saya kata tadi kan, kita boleh tengok juga data sama ada data tu bertaburan normal ataupun tidak berdasarkan ujian Shapiro dan juga Kolmogorov-Smirnov. Betul tak? Betul tak? Dalam saya punya nota ni tadi, saya dah cakap kan bahawa kita ada lagi satu cara statistik yang dipanggil Kolmogorov dengan Shapiro. Betul? Kalau saya buat pada jam movie ni, tuan-tuan akan perasan Shapiro-Wilks adalah 0.9. Ini adalah nilai yang diberi oleh nilai statistik Shapiro. So kalau saya tengok daripada nilai Shapiro ni, ia menunjukkan nilai yang kita katakan data ini normal. Okay, kenapa? Okay, kita kalau awak confuse kan, awak nanti balik awak confuse, awak try buat macam yang saya ajar tadi, buat data ni ekstrim dulu, tengok apa jadi. Ni contohlah cara macam mana kita nak belajar kaedah yang nampak. Bila saya buat Shapiro-Wilks, nilai P dia, nampak tak? Nilai P dia adalah 0.0000. Maknanya, kalau nilai dia kurang daripada nilai alfa ataupun nilai 0.005, macam ni lah. Nilai ni adalah kurang daripada 0.05 kan? Betul tak? Bila dia kurang daripada 0.05, data ini adalah data yang tidak pandai, tidak normal. Okay, saya adjust balik semula. Saya letak 34 dan yang ini saya betulkan balik data 49. Anda tengok Shapiro-Wilks punya P. Nilai dia adalah lebih daripada 0.05. Data ni normal tak? Pandai. So, benda yang sama juga yang anda akan belajar menggunakan SPSS nanti. Okey, dah habis. Alright, so kita pergi kepada ilmu yang seterusnya. Iaitu, soalan. Okey. Yang itu, kena tengok nilai P dia. Nilai P. Kalau anda, kalau puan tengok sini, dia tulis Shapiro-Wilks P. P ni adalah P value. P value ni dalam bahasa Fisher ni adalah statistician lah. P ni adalah maksudnya probability statistics. Probability statistics ni biasanya cut off dia kita setkan pada 0.05. Dan kalau tuan-tuan dan puan lihat di sini, maka cut off ni adalah lebih besar daripada cut off tadi. Bila lebih besar daripada cut off, maka data ni normal. Kalau kurang daripada cut off, maka data ini adalah tidak normal. Okey, macam mana nak faham cut off ni? Senang je. Anda perasan tak bila anda beli satu alat deterjen, dia akan kata, deterjen kami membunuh 99.99%. Betul tak? 99.99 maknanya apa? 99.99. Maknanya kalau anda ambil 100, anda tolakkan dengan 99.99, anda akan dapat 0.01. Inilah alfa dia. Faham? Faham tak alfa? Alfa tu maksudnya inilah nilai yang saya kata tadi sebagai cut off. Kalau kurang daripada 0.01, maka saya kata data ini signifikan. Ujian ini signifikan. Kalau lebih, maka dia tak signifikan. Apa maksud signifikan dan tidak? Contohlah, dia nak buat kajian ni dekat Makmal. Dia pun test lah menggunakan deterjen dia berapa banyak yang mati. Daripada 100 sampel yang dia uji, akan ada error lah. So, error dia tu adalah bernilai 0.01. So, itulah konsep yang dipanggil sebagai probability statistics. Secara probable-nya, secara kebarangkaliannya, berapa banyak kita akan ada tendensi untuk reject null ataupun fail to reject null. Itu hypothesis testing nanti kita belajar sekejap lagi. Tapi, kalau nak mudah faham, lebih daripada nilai alfa 0.05, maka data itu adalah normal. Kalau kurang, data itu adalah tidak normal. Okey. Senang ya. Kemudian kita pergi balik kepada measurement of central tendency ni. Saya dah bincangkan dengan tuan-tuan. Dia terbagi kepada mean lagi, mode, kemudian kita ada median. Kalau tuan-tuan dan puan terlupa nota saya ini, anda tiba-tiba telah kehilangan hidayah, maka anda boleh pergi ke Cloud Jamovi, anda boleh masukkan data, ataupun anda tak nak masukkan data, anda pergi ke analisis, pergi ke eksplorasi, dan pergi ke deskriptif untuk melihat terus. Apakah yang saya maksudkan? Ini telah disusun dengan cantik ya tuan-tuan dan puan, seperti yang saya ajar kepada tuan-tuan dan puan. Contohnya seperti berikutlah. Tendensi dia dah bagi. Ini maksudnya MCT. Measurement of Central Tendency. Pengukuran kecenderungan memusat. Okey. Kemudian dia pun dah bagi distribution test, skewness dan kurtosis. Ini adalah ujian statistik. Kemudian kita ada pelajari juga sekejap lagi, iaitu sekarang saya bagi tahu bahawa kita ada measurement of dispersion yang terbahagi kepada kita panggil sebagai standard deviation. Okay. Standard deviation. Lagi kita belajar apa tadi? Minimum, lagi maximum, lagi sum. Sum dekat ni. Sebenarnya sum ni biasanya dekat dalam central tendency lah. Dari sum. Okey, dekat bawah ni biasanya kita ada standard deviation, minimum, maximum, IQR. Iaitu interquartile
quartile range. Kemudian kita akan ada range. Range maksudnya apa? Yang paling banyak atau besar value dia tolak yang paling kecil value. Itu dipanggil julat. Kemudian kita ada yang dipanggil sebagai percentile. Kemudian kita akan ada apa yang dipanggil sebagai quartile. Okey, setakat ni ada berapa soalan? Jelas ya? Jelas, baik. Kalau jelas, kita ada yang terakhir namanya reliability. Reliability secara umumnya terbagi kepada 4 ujian reliability. Reliability ini terbagi kepada 4 jenis test reliability. Pertama dipanggil sebagai inter-item reliability test. Contohnya macam soalan MCQ. Awak pernah jawab soalan MCQ? Soalan ABCD itu kan? So macam mana saya sebagai pengajar nak tentukan soalan saya bagus ataupun tidak, reliable ataupun tidak, maka saya akan lihat kepada data reliability mengikut MCQ tadi. So kalau saya dapat nilai yang melebihi 0.8, maka reliable lah. Reliable maknanya daripada satu orang student kepada student yang lain, jawapan kepada 12 orang kandidat dalam kelas ni adalah consistent. Itu dipanggil reliable. Faham ya konsep reliability? Reliability ni maksud dia consistency. Contoh paling senang macam ni. Anda pernah main panah? Arrow? Pernah? Okay, kalau anda tarik busa dengan pemanah, maka anda akan ada aim. Betul tak? Anda akan tembak kepada anda punya aim lah. Kalau aim anda kena pada tepat dan tengah, maka itu dipanggil valid. Valid ni maksudnya apa? Sah lah. Memang betul. Target dia tengah, awak tembak kena tengah. Tiba-tiba awak tak tembak kena tengah, tapi asyik ke tepi je. Tembak-tembak ke tepi. Tembak-tembak ke tepi. Dan kebetulan bila anda tembak ke tepi, dan semua ke tepi itu di tempat yang sama. Anda tembak, contohlah saya ambil pistol, saya tembak, saya nak tembak depan ni. Saya tembak je, kena kat kepala patung awak. Nak tembak je, kena kat patung awak. 10 kali tembak, 10-10 kena patung. Maknanya apa? Data saya adalah tidak valid ataupun saya punya aim ni tak valid. Saya nak tembak tengah tapi kena ke patung. Tapi reliable lah, reliable. Sebab setiap kali tembak ke kanan, tembak ke sana, tembak ke sana. Jadi itu yang dipanggil sebagai reliability. Consistent. Dia memberikan jawapan yang sama berulang kali. Itu yang pertama dipanggil sebagai inter-item. Yang kedua dipanggil sebagai inter-rater. Inter-rater ni paling senang adalah bila ada, awak pernah tengok orang terjun ni. Upacara seperti sukan-sukan yang menggunakan hakim. Pernah tengok? Contohnya macam terjun papan anjal, lagi apa? Gimnastik. Gimnastik kan? Gimnastik kan dia ada yang 8, 7, 8, 9, 7, 3, 4. Itu panggil rater. Orang tu memberi rating kepada persembahan yang dibuat oleh atlet tadi. So itu dipanggil inter-rater. Maknanya kita tengok ujian reliability antara pengadil pertama sampailah pengadil ke-10. Dia ni sama je ataupun lain. Ada satu pengadil asyik bagi rendah je. Ada satu pengadil asyik bagi tinggi je. Dia konsisten tak antara setiap satu atlet yang telah diuji tadi. Itu contoh inter-rater. Baik. Kemudian kita ada yang dipanggil sebagai test retest. Apa maksud test retest? Saya bagi soalan statistik sekejap lagi ke awak. Kemudian saya uji awak punya reliability. Dan saya tengok lagi sekali ujian yang sama. Tapi buat pula selepas buka puasa. Contoh. So, test dan retest. Kenapa kita buat test dan retest? Mungkin sebelum puasa, ngantuk, penat. Tapi lepas buka, segar boleh jawab. Contoh. So, itu dipanggil test and retest. Okey, kemudian kita ada yang terakhir dipanggil parallel form. Parallel form ni maknanya saya ada ujian statistik tadi. Tapi saya pecahkan kepada set A dan juga set B. Faham tak? Saya ada ujian. Satu orang dapat yang A, satu orang dapat B. So, saya nak bandingkan antara set A dengan set B. Mana yang lebih reliable? Itu dipanggil sebagai test parallel form reliability test. Ini yang keempat ni awak akan belajar sepatutnya dengan lebih detail di dalam research methodology. Dia termaktub di dalam kaedah instrumentasi lah. Okay, setakat ni ada berapa soalan tak mengenai descriptive statistics? Saya dah cover almost kuliah yang sepatutnya diterangkan dalam masa 2 jam kepada sejam sajalah sebenarnya. Dah boleh nampak lah. Termasuk praktikal. Boleh nampak? Kalau dah boleh nampak, marilah kita buat sama-sama. Boleh?